aku sangat rindu kamu. Terasa sejak kau masih ada. Hai, tengah megan hari. Nah. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kita bertemu lagi jam 12 tengah hari ini 31 Disember, hari terakhir 2021 bersama saya Fanil Ahmad dan juga Siti Hasfiza Aswati Sabjahan. Wow, nama penuh dibagi di penghujung tahun ya. Penutup. Dan saya kira macam Farid katakan tadi, berbaki beberapa jam saja lagi sebelum kita melabuhkan tirai untuk tahun 2021 ini, yang mana sepanjang tahun 2021 ini pastinya setiap daripada kita ini melalui fasa dan juga perjalanan cerita yang berbeza-beza. Malahan secara kalau kita tahu, ramai juga dalam kalangan kita ini melalui pelbagai cabaran dan juga dugaan, apatah lagi sebelum penutup tahun 2021 ini. Dan selain daripada berita-berita bencana dan dilaporkan sejak 2 minggu lalu bagi penggiat-penggiat fashion dan juga peminat-peminat fashion tanah air juga, malahan dalam kalangan VVIP dan juga selebriti kita dikejutkan dengan kehilangan seorang pereka fashion berbakat besar tanah air, iaitu pemilik kostri Allahyarham Putra Aziz yang telah pun meninggal dunia jam 8.30 malam semalam. Dan kalau kita melihat beliau telah banyak juga berjasa kepada bukan saja industri fashion tetapi industri hiburan dan penyiaran tanah air. Antara nama-nama besar yang pernah bersama dengan beliau adalah Datuk Sheila Majid, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datin Lisa Surani, Era Fazira dan ramai lagi. Dan Allahyarham Putra, kalau kita panggil dengan nama mesranya Abang Put kan, ya, memang betul. juga cukup banyak membuat baju-baju dalam kalangan orang ternama. Malahan kita di Wanita Hari ini, kalau saya secara peribadi, daripada awal pembabitan saya meneraju program Nona sampailah ke Wanita Hari ini, ada banyak jasa Abang Put ni yang takkan mungkin dapat dilupakan, bukan saja untuk saya secara peribadi tapi secara keseluruhannya kepada tim Wanita Hari ini dan juga Nona. Izinkan saya berkongsi sedikit untuk pengetahuan semua. Saya dan isteri saya Elina Hani memakai busana kosri pada hari persandingan kami. Manakah kami boleh lupa akan jasa beliau terhadap kami. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham Putra Kosri. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selain daripada itu juga kami tidak putus juga untuk terus mengingatkan kepada anda tentang amaran banjir dan juga keadaan cuaca semasa. Dan kalau kita lihat antara yang terkini adalah mangsa banjir di Kelantan telah pun meningkat, dan kalau kita merujuk kepada pesanan daripada Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata 272 lokasi yang berisiko memabitkan sungai, pesisiran pantai, air terjun dan tali air, jadi waspada dan elakkanlah tempat-tempat ini. Setakat semalam sebanyak 1,016 mangsa ditempatkan di 9 PPS di Jeli, dan manakala 170 orang di 5 PPS di Kuala Krai. Dan kalau apa yang sedang anda saksikan ketika ini, apa yang kami kongsikan oleh Met Malaysia, ini antara amaran-amaran banjir dan hujan lebat yang dijangkakan bakal berlaku di kawasan-kawasan di seluruh Malaysia. Jadi inilah kita, kalau kita ini berada berhampiran ataupun kita mungkin nak merancang perjalanan yang tak dapat dielakkan, pastikan kita bersedia dan elakkan daripada perkara-perkara yang tidak diinginilah. Kita bersedia. Kalau memang terpaksa nak travel
waktu ni, pastikan anda cek kenderaan anda, tayar, brake dan sebagainya. Dan sebab itu jugalah kami sentiasa mengingatkan kepada anda, sila semak ataupun periksa info terkini tentang ramalan cuaca di keadaan di tempat yang anda ingin tuju itu. Kalau nak cek pun kena cek di tempat yang betul lah kan. Kalau kita tengok macam kami juga merujuk di Instagram Map Malaysia. Betul. Jadi kami bila cakap tentang hujan dan juga banjir ini, banjir yang berlaku di sekitar Selangor baru-baru ini memperlihatkan ada pelbagai kisah-kisah yang dikongsikan bukan saja di media sosial tetapi juga di televisyen. Dan baru-baru ini kami berkesempatan ke Banting, kami dah kongsikan pun ceritanya. Antara satu lagi kisah yang menarik perhatian tentang seorang individu ini yang bernama Sulaiman Min, yang mana dalam keadaan banjir, rumah yang air yang naik lebih daripada 6 kaki itu, selepas menyelamatkan ahli keluarganya, beliau terjumpa dengan sebuah pelampung. Dan pelampung itu digunakan untuk pergi sepanjang 4 km kembali ke rumah untuk membantu menyelamatkan barang-barang jiran-jiran di sana. Apa kata sekarang kita bersama dengan Pak Cik Pelampung. Silakan. Itu je lah, pelampung ni je lah yang buat selamatkan anak-anak untuk keluar. Kampung Labuhan Dagang, Banting, Selangor. Peristiwa banjir besar yang berlaku di sini kira-kira 50 tahun lalu kini berulang kembali. Menenggelamkan hampir ke semua rumah di sini, banjir kali ini memberi impak yang memilukan bagi penduduk termasuklah Sulaiman Min, 38 tahun. Mengimbas kembali detik cemas yang berlaku baru-baru ini, dia sebagai ketua keluarga perlu menyelamatkan anak dan isterinya walau dengan apa cara sekalipun. Bila air naik dah terlampau tinggi dah, bila dah paras ni, so saya nak keluarkan anak isteri pun agak susah juga. Nasib baik ada pelampung ni. Kebetulan pam angin yang kat tepi tu pun terselamat, saya dah naikkan. Saya pam, saya bawa anak isteri saya, barang, kira baju pun janji lepas asal boleh je. Bawa anak isteri saya, bawa keluar. Umpama sinar di hujung terowong, Sulaiman turut menceritakan bahawa dia telah menjumpai sebuah pelampung hanyut yang tidak bertuan. Tanpa berfikir panjang, dia menggunakan pelampung itu sebagai kenderaannya untuk bergerak kira-kira 4 km bagi melihat kawasan rumah dan menyelamatkan barang-barang penduduk kampung. Pelampung ni memang pelampung hanyut. Saya kira Allah bagi penyelamat pelampung ni untuk saya ke hulu ke hilir, tengok keadaan rumah lah. Menzahirkan rasa syukur, dia memberitahu bahawa peristiwa ini akan tetap menjadi satu memori yang akan disimpan rapi dalam lipatan sejarahnya dan pelampung ini akan dikenang sehingga ke akhir hayatnya. So, alhamdulillah lah pelampung ni memang penyelamat. So saya memang tak ada buang lah. Ini memang saya simpan. Saya akan simpan. Itulah dia. Awak marah saya tadi, awak cakap Pakcik Pelampung tu abang pelampung. Abang pelampung. Adik pelampung. Adik pelampung. Dan sebenarnya kan kalau kita cakap tentang musibah ataupun bencana banjir ini, selain daripada kita lihat dari sudut luarannya sebagai bencana, tetapi ada juga pelbagai kisah inspirasi yang dapat kita pelajari. Macam kita sendiri kan, bila kita pergi ke sana tu banyak perkara-perkara yang kita pelajari. Macam saya sendirilah secara peribadi belajar rasa bersyukur, bersabar. Dan kalau kita lihat kisah tentang Encik Sulaiman dan juga sebelum ni Abang Bekho kita ni, yang berada di sana. Melihat tentang bagaimana mereka ini bukan saja memikirkan diri mereka, tetapi apa yang penting bagaimana cara untuk mereka membantu insan-insan di sekeliling mereka. Dan saya harap saya juga dapat menjadi seperti mereka. Bukan kita mementingkan diri kita sendiri, tapi berkongsi apa yang kita ada ni bersama dengan mereka yang memerlukan. Dan ada kalanya ujian dugaan ini juga menjadikan kita sedar bahawa kita adalah insan yang sebenarnya kuat melalui setiap ujian dugaan yang sebelum ni kita tak pernah tersangka kita mampu melaluinya. Serupalah juga dengan apa yang terjadi sepanjang 2021 ini, Fiza.
satu tahun yang penuh perasaan, penuh jiwa, penuh kekeliruan dan sebagainya yang kita akan rangkumkan pada hari ini dan akan kami kongsikan bersama dengan anda di social media kami. Kalau ada sebarang komen, pendapat ataupun kata-kata semangat yang ingin dikongsikan Azam dan juga Iltizam, apa yang ingin anda tinggalkan di sepanjang tahun 2021 ini, kongsikan bersama kami di Wanita Hari Ini. Kita berehat dahulu seketika, Farin. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan saya pasti bukan saja kita di Wanita Hari Ini yang merangkumkan antara peristiwa-peristiwa perkara yang berlaku sepanjang tahun 2021 ini, malahan setiap daripada kita mempunyai rangkuman secara peribadi. Tapi Fahrin, sebelum kita nak kongsikan, kita nak perkenalkan dahulu tetamu kita yang sudi bertandang ke set kita walaupun dari jauh, dari Muar ya. Ya, betul. Kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Fiza sihat ya? Sihat, insya-Allah. Alhamdulillah. Farin sihat ya? Alhamdulillah. Moga sihat sentiasa, insya-Allah. Lepas dengar kabarnya lepas kuliah subuh di Muar tu terus datang kemari. Betul lah. Tadi kuliah. Pagi tadi kuliah. Ini di sini ya. Selagi mana orang memerlukan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu saya kira merupakan satu perkara yang menggembirakan sebagai penutup untuk tahun 2021 ini. Tapi dalam ada juga dalam kalangan kita ini yang bergembira, ada juga dalam kalangan rakyat Malaysia maupun penonton yang berduka cita ketika ini. Sebelum kita nak kongsikan dengan lebih panjang lagi tentang apa yang bakal kita bawakan pada tengah hari ini, apa kata kita saksikan dahulu sedikit rangkuman apa yang berlaku pada awal tahun 2021 ini dengan laporan yang telah pun disediakan oleh Wan Nur Ain. Pejam celik, tahun 2021 sudah hampir ke penghujung dan bakal melabuhkan tirainya. Dari isu kesihatan, politik, ekonomi hinggalah kepada hiburan tanah air, tahun 2021 akan dikenang dalam lipatan sejarah sebagai satu lagi tahun yang cukup mencabar buat semua. Ambang 2021 dibuka dengan pemberhentian perkhidmatan feri tertua di Pulau Pinang. Feri yang beroperasi sejak 126 tahun itu telah diberhentikan operasi dan membuatkan rata-rata rakyat Malaysia menzahirkan rasa sedih. Malahan di awal tahun 2021, bukan sahaja negara masih berperang dengan penularan wabak COVID-19, tetapi turut dikejutkan dengan bencana banjir yang melibatkan 6 negeri paling terjejas iaitu Johor, Pahang, Terengganu, Perak, Kelantan dan Selangor. Tidak berakhir di situ, sekali lagi rakyat Malaysia terpaksa akur apabila kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ke atas 6 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Melaka, Johor dan Sabah disebabkan penularan wabak COVID-19 yang semakin tinggi. Kegusaran rakyat terubat apabila ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin jenis Pfizer-BioNTech pada Februari yang memberi sinar harapan kepada seluruh rakyat untuk berhadapan dengan pandemik COVID-19. Selain isu kesihatan, antara lain yang menarik perhatian adalah perkahwinan selebriti terkenal negara Nilofa bersama pendakwa bebas Haris Ismail yang mendapat liputan meluas pada Mac lalu. Antara majlis yang dinantikan oleh ramai pihak, namun isu SOP yang dikaitkan menjadikan majlis perkahwinan yang mendapat liputan meluas itu bertambah tular. Pada April pula, dunia digemparkan dengan insiden yang menimpa kapal selam milik Tentera Indonesia KRI Nanggala 402 yang ditemui pecah di dasar laut di perairan Bali dan menyaksikan kesemua 53 anak kapalnya meninggal dunia. Baik, itu dia antara rangkuman yang berlaku di suku awal tahun 2021 dan Azam, kalau kita lihat sebenarnya kita tak nafikan banyak kisah suka di kala apa juga yang kita kongsikan tadi, tapi rata-ratanya apa yang utama adalah ujian, dugaan, bencana. Jadi bagaimana Azam melihat tahun 2021 ini untuk peringkat pembukaan tempoh hari? Baik, terima kasih Fahrin ya. Para penonton, alhamdulillah, Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bila kita tengok VT tadi, sebenarnya memang tak nafikan itulah kehidupan.
Kehidupan ini adalah ujian, kita kena maklum. Dan kita kena faham bahawa kehidupan ini bukannya kita risaukan tentang apa yang berlaku, tetapi kita menguruskan apa yang berlaku. Ramai di kalangan kita, tuan-tuan puan para penonton, kadang-kadang memang saya tak nafikan, setiap kita ada rasa risau, ada rasa anxiety, macam-macam bagai-bagai ni. Kita rasa tahun 2021, perasan tak tuan-tuan puan para penonton ya? 2021 ni rasa macam cepat aja. Betul. Fahrin, Fiza, kita rasa macam, cepatnya. Tiba-tiba hari ni, dah habis dah. Kan? Maknanya, kita rasa terlampau cepat. Cumanya, kita sebagai orang beriman khususnya, orang Islam dan pastinya sebagai manusia, kita kena pandang ke hadapan. Memang saya tak nafikan banyak perkara yang berlaku. Kalau kita lihat dengan macam-macam lah. Kalau saya fikir balik, Allah, kita akan rasa macam takut, kita akan menggigil, kita rasa macam menakutkan. Tetapi tuan-tuan dan puan, ajaibnya Nabi kata. Dan saya suka hadis ini. Nabi SAW kata dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata, ajaibnya orang beriman, semua yang berlaku itulah baik untuk dia. Bila mana dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu baik untuk dia. Bila mana mendapat musibah, dia bersabar, itu baik untuknya. Dan pastinya kita sebagai orang beriman ini ajaibnya. Maknanya kita dapat musibah, kita sabar. Dan memanglah ia bukan mudah kan. Tetapi bila kita dapat nikmat, kita bersyukur. Dan percayalah, walaupun berlaku setahun ini, sebenarnya barangkali yang kita tumpukan adalah yang musibah, yang ujian bagai-bagai. Tapi sebenarnya 1001 lebih nikmat Allah berikan kepada kita. Saya suka apa yang Ustaz katakan itu tentang bagaimana kita belajar untuk melihat nikmat yang diberikan berbanding musibah yang digambarkan. Pagi tadi saya sempat berbual dengan seorang rakan. Katanya saya menceritakan tentang kegusaran untuk kita menempuhi tahun depan. Melalui pembacaan katanya akan bakal berlaku ini, itu dan sebagainya. Tapi beliau berkata jangan fikirkan perkara yang belum terjadi kerana Allah tu Maha baik. Kita kena hidup dengan belajar untuk menerima apa yang datang itu dengan penuh hati terbuka. Tapi itu yang Ustaz kongsikan. Tetapi kita nak kongsikan dan lihat satu lagi bingkisan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kita Tasha tentang apa pula antara perkara-perkara berlaku sepanjang pertengahan tahun 2021 ini. Kita kongsikan. Tiga mangsa kemalangan dua tren transit aliran ringan LRT di laluan Kelana Jaya berdekatan stesen LRT KLCC malam semalam mengalami pendarahan otak dan kini ditempatkan di unit rawatan rapi ICU Hospital. Menyorot kembali peristiwa yang berlaku pada pertengahan tahun 2021 pada tanggal 24 Mei menjadi salah satu tarikh hitam buat seluruh rakyat Malaysia, di mana insiden di antara dua tren transit aliran ringan LRT telah menyebabkan seramai 213 orang penumpang terlibat di dalam kemalangan tersebut. Dikatakan 166 orang daripadanya telah cedera ringan dan 47 orang lagi daripadanya mengalami kecederaan parah dan ia merupakan satu tragedi yang amat mengejutkan buat semua pihak. Oh my God. Pada Ogos 2021 pula, bulan kemerdekaan dikejutkan dengan musibah fenomena kepala air di Yan Kedah sekaligus telah meragut 6 nyawa dan mengakibatkan kemusnahan di sekitar kawasan tersebut. Wabak COVID-19 sememangnya memberi kesan yang mendalam buat seluruh rakyat Malaysia. Mengimbau kembali pada pertengahan tahun 2021, kerajaan sekali lagi telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan buat kali ketiga. Kes harian pada waktu itu melebihi 8,000 kes setiap hari, manakala kes aktif pula melebihi 70,000 kes. Malahan kes kematian COVID-19 juga telah mencecah sehingga 257 kes kematian dalam sehari. Jangan diucap selamat tinggal pada diriku. Berduka dengan kes kematian akibat wabak COVID-19 ini, negara turut dikejutkan dengan berita pemergian insan seni tanah air Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin pada tanggal 9 Ogos 2021.
Pemergiannya yang bertarung nyawa melahirkan bayi secara pembedahan dalam keadaan tidak sedar ditidurkan akibat jangkitan COVID-19 bukan sahaja memberi impak yang amat mendalam buat seluruh rakyat Malaysia. Malahan pemergiannya juga turut menyentuh banyak hati sehingga ke peringkat antarabangsa. Sesungguhnya pemergian yang amat dicemburui. Rata-rata pengguna media sosial juga turut meluahkan rasa terkejut, sedih dan mengakui bahawa pemergiannya itu telah memberi banyak kesedaran kepada mereka untuk sentiasa menghargai pasangan mahupun insan tersayang dan ternyata semua yang ada di dunia hanyalah sementara sahaja. Saya tumpang tuah dia. Tuah seorang isteri yang taat, yang setia, yang tak pernah mengeluh, yang tak pernah malu pun bersuamikan. Swab. Saya kira walaupun kita dah berulang-ulang kali melihat bingkisan tersebut, tetapi ia tetap menyentuh hati kita, bukan saja di studio. Saya percaya juga penonton-penonton yang sedang menonton kita ini. Beginilah Ustaz, macam tadi Ustaz katakan, memang ada banyak hikmah-hikmahnya, tetapi sebagai manusia yang kerdil, manusia biasa ini, kita tak terlepas daripada merasa kecewa, merasa sedih dan ada kalanya merasa berputus asa. Tapi bagaimana untuk kita belajar, bangun, bangkit dan meneruskan kehidupan yang akan datang ini untuk kita membuka lembaran baru untuk tahun 2022 nanti? Luar biasa. Terima kasih ya Fiza. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok video tadi, sebenarnya saya sangat tersentuh. Barangkali itu yang kita nampak di kaca TV. Dan saya yakin secara peribadinya, tuan-tuan dan puan, mungkin ada di kalangan kita yang memang kehilangan keluarga. Mungkin kehilangan isteri, anak-anak, mak ayah, mentua. Dan saya ada jumpa, dia kata mak ayah meninggal COVID dan sebagainya. Sekali hilang sebagainya. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak teruskan ke hadapan? Saya kongsikan ada 3 tips. SST. Apa SST ni? Ini bukan cukai tuan-tuan. Ya. Apa dia? S yang pertama, kita kena sangka baik. Sangka baik. Sangka baik yang paling utama adalah kita sangka baik dengan Allah SWT. Bila mana kita sangka baik dengan Allah, pastinya Allah memberikan kebaikan kepada kita. Saya selalu cakap, tuan-tuan dan puan para penonton, ya, bila mana kita fikir yang baik-baik, kita berdamping dengan orang baik, kita buat benda baik, percayalah Allah yang maha baik akan berikan kebaikan kepada kita. Ini yang paling penting. Sangka baik dengan Allah, sangka baik sesama manusia, sangka baik dengan rakan sejawat dan percayalah apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Ini orang beriman. Kita kena cari hikmah. Hikmah tak boleh duduk diam, ya Faharin Fizah, kita tak boleh duduk diam. Tapi hikmah ini kita perlu mencari. Itu yang pertama, sangka baik. S yang kedua, tuan-tuan dan puan, S yang kedua adalah sentiasa berdoa. Kita kena sentiasa berdoa kerana apa? Dengan doa inilah akan memberikan kebaikan kepada kita. Dengan doa inilah yang akan dapat menyelamatkan kita daripada bala bencana. Kerana doa silahul mukmin. Doa ini senjata orang beriman. Lebih lagi orang yang musafir sebagai contoh. Saya masih musafir sekarang ni kan. Kita musafir, waktu hujan, kita berdoa. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Hari ini hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan, banyakkan doa. Supaya tahun yang mendatang ini lebih baik pada masa kita. InsyaAllah, bukan saja baik, mungkin baik pada pandangan kita. Tapi sebenarnya kebaikan kita nak adalah Allah yang lebih tahu. Kita minta apa yang kita mahu. Kita minta kaya, minta kaya, minta kaya. Tak kaya-kaya. Tak kaya-kaya. Sebab apa? Allah tahu kita tak boleh kaya. Barangkali kalau kita kaya, kita lupa Allah. Kita minta apa yang kita mahu, Allah bagi apa yang kita perlu. Ustaz, bagaimana kita nak belajar untuk berdamai dengan takdir kita, berdamai dengan dugaan-dugaan apa yang berlaku kita, apa yang berlaku ini? Sebenarnya itulah, bila mana kita berdoa, sebenarnya kita kena pandang apa yang berlaku ini semua telah ditentukan oleh Allah. Itu sebab kita kena mantapkan akidah kita. Mantapkan iman kita. Orang yang ada iman, insya-Allah. Itu sebab Nabi kata ajaib orang beriman ini, semua yang berlaku baik untuk dia. Saya tak nafikan dalam 2021 ni pun juga anak saya masuk ward, isteri saya masuk ward. Maknanya macam-macam berlaku. Saya pun merasai perkara itu. Cuma tuan-tuan dan puan, bagaimana kita memandang perkara ini? Saya tak nafikan kita manusia biasa, Faharin Fiza, ya. Kita pasti akan down. Kita pasti akan sedih. Normal. Kita nangis-nangislah tuan-tuan, tapi jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Itu sebab Allah berikan lupa kepada kita. Kalau kita ingat, lagi banyak benda kita beringat, tak lupa, payah. Itu sebab S yang kedua, sentiasa berdoa. Macam Fiza tanya tadi, bagaimana kita nak baik dengan takdir kita. Dan kita yakin Allah beri pasti terbaik untuk kita. Itu yang paling penting. Itu sebab minta doa, minta maaf cakaplah. Saya selalu cakap dengan orang, kita berdoa ini mesti kita minta panjang umur,
dengan iman dan tidak menyusahkan keturunan. Ini yang paling penting. Ada orang minta panjang umur, tapi akhirnya minta maaf cakap panjang umur yang menyusahkan orang. Pun na'udzubillah min zalik. Panjang umur menyusahkan anak bini dan sebagainya pun takut. Kita tak nak. Kita nak panjang umur dengan iman dan juga tidak menyusahkan keturunan. Kita nak mewah rezeki, mewah tapi rezeki yang berkat, bukan rezeki yang memudaratkan dan menyusahkan. Itu yang kedua. S yang kedua, sentiasa berdoa. T yang terakhir apa dia? Ini yang paling penting, iaitu tenang. Apa-apa pun yang berlaku, kita kena tenang, tuan-tuan dan puan. Bila kita tenang, sekarang ni macam-macam ujian Allah bagi, dengan bencananya, dengan banjirnya dan sebagainya, tenanglah tuan-tuan dan puan. Saya tak nafikan rakan-rakan kita yang diuji, kita jangan suka menuding jari. Bila kita tunding jari, kita kecam orang, bla bla bla, akhirnya bukan saja kita kena muhasabah. Saya selalu cakap, kalau ada tenaga, ada masa, pergilah buat bantuan. Saya tengok Fiza, Fahrin, tim-tim WHI, pergi buat bantuan. Ramai. Rakan-rakan kita di luar sana, ramai buat bantuan. Pergi buat bantuan. Ustaz tak mampu. Ustaz tak ada tenaga, tak ada masa. Maka berilah sumbangan keuangan. Kita ada sumbangan keuangan, ya, sebagai contoh NST dan sebagainya kan. Kita beri sumbangan. Tak mampu juga beri sumbangan. Paling kurang tuan-tuan dan puan, apa dia? Doakan mereka. Bila kita doakan, percayalah Allah akan berikan kebaikan kepada kita semua. Dan yang penting, kita kena pandang ke hadapan, kita tenang dengan apa yang berlaku. Percayalah Allah akan berikan kebaikan untuk tahun-tahun mendatang, insya-Allah. Dan saya kira itu bukan sahaja pesanan untuk kita sebagai individu, tetapi kita sebagai sekumpulan umat manusia. Betul. Untuk dunia kita yang penuh ujian dan dugaan ini. Baik, dan Ustaz, sebagai penghujung kepada perbincangan kita di sebalik segala apa yang kita dah bincangkan tadi, mungkin kita nak Ustaz berkongsikan sedikit doa bersama dengan kita semua dan juga penonton-penonton wanita hari ini sebagai penutup dan juga pembuka untuk tahun 2022. hadapan, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan, banyaklah berdoa. Mintalah apa saja, Allah Maha memakbulkan. Doalah apa bahasa sekalipun, Allah Al-Alim, Allah Maha tahu. Kita tadah tangan, kita berdoa dan memunajat. Moga-moga hari ini insya-Allah kepada para penonton semua yang berada, yang menonton wanita hari ini, hari Jumaat terakhir dalam tahun 2021 ini, insya-Allah Allah makbulkan doa kita, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah Tuhan kami, kasihlah kedua ibu ayah kami ya Allah. Seperti mana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayah yang telah pergi buat selamanya ya Allah, tempatkanlah mereka bersama orang soleh dan soleh di syurga-Mu abadi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mendadah tangan pada hari terakhir tahun 2021 ini ya Allah. Permudahkan segala urusan kami untuk tahun-tahun mendatang ya Allah. Kami yakin ya Allah, tahun-tahun mendatang Kau memberikan kebaikan kepada kami ya Allah. Bukan saja kepada kami seluruhnya, tetapi seluruh umat manusia di dunia ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jika ada di antara kami yang mempunyai hajat ya Allah, makbulkan hajat-hajat kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, berikanlah kesihatan yang baik kepada kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang mempunyai hajat, yang dalam kesusahan ya Allah, permudahkan urusan-urusan kami ya Allah. Kami mendadah tangan ya Allah pada akhir hari tahun 2021 ini ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk tahun-tahun mendatang ya Allah. Kami yakin dengan janji-Mu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk terus kami mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk tahun-tahun mendatang ini ya Allah. Mewahkanlah rezeki kami dengan keberkatan. Panjangkanlah umur kami dengan iman dan tidak menyusahkan keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, saya teringat satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Orang yang baik adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dan kita takut tuan-tuan dan puan, hari ini lebih teruk pada semalam, itulah orang yang rugi tuan-tuan dan puan. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kita mengubah diri kita. InsyaAllah kitalah yang akan mengatur kehidupan kita mengikut acuan Allah SWT dan pastikan tahun yang mendatang ini 2022 datang dan kita sambutlah dengan kebaikan dan kita mohon Allah Ta'ala berkati tahun yang mendatang ini dan insya-Allah memberikan kebaikan positif kepada kita semua. Moga-moga diberkati sampai bila. Amin insya-Allah. Amin. Amin. Selamat tahun baru semua insya-Allah. Selamat tahun baru. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Azam di atas perkongsian itu dan saya kira walaupun dalam masa yang singkat ini pasti banyak sebenarnya yang dapat kita tanam, ambil dan sematkan untuk kita mulakan hari baharu, lembaran baharu tahun 2022 esok hari insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika Fahrin. Dan banyak lagi perkongsian kami, jadi teruskan, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini.
Masih lagi bersama dengan kami di Wanita hari ini dan sebagai penutup tahun 2021, V Asia terus bersama dengan kita untuk memberikan ataupun berkongsi produk-produk berkualiti dari V Asia, dan seperti biasa kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Farin. Baik, alhamdulillah. Ini penutup ni masih lagi ada produk-produk terus berkualiti bersama dengan kita ni. Silakan Datuk. Terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita hari ini. Farin, 2 minggu saya tidak bersiaran di Wanita hari ini. So apa kita memberi laluan kepada mangsa banjir, dan juga saya nak wawarkan dengan penonton Wanita hari ini yang mana V Asia juga terlibat dengan misi bantuan. Kita ada yayasan V Asia yang mana kita beri bantuan kepada mangsa-mangsa banjir menerusi yayasan kami. Dan saya percaya Farin, 2021 ni hari terakhir dan semua orang pastinya ada azam tahun baru, nak nampak muda, nak nampak sihat kalau kita nak kekal sihat, cergas, bertenaga dengan varian-varian baru dalam keadaan pandemik yang masih lagi belum reda. Saya percaya semua orang risau, semua orang takut apa pun jangan lupa ambil langkah berjaga-jaga, berhati-hati, jangan lupa amalkan pemakanan yang sihat jaga kesihatan, jangan lupa dapatkan minuman kesihatan V Asia Platinum Drink, sebagai kata orang tu sumber tenaga, kesihatan, dapat membantu meningkatkan imunisasi tubuh badan. Dan hari ini Faris nak bercakap mengenai penjagaan rambut yang mana saya percaya seiring peningkatan usia berlaku perubahan hormon lelaki, wanita semuanya risau kalau dah ada nampak masalah rambut beruban Farin, warna putih, tak kurang juga rambut yang gugur Farin. Dan hari ini solusi untuk anda yang ada masalah uban boleh dapatkan inai hitam ataupun inai perang V Asia Farin, yang mana anda boleh lakukan rawatan secara sendiri di rumah yang mana saya sekarang ni Farin sedang menunggu visual kat kaca TV mengenai inai hitam dan juga inai perang V Asia yang mana inai hitam dan inai perang V Asia ni anda boleh lakukan rawatan secara sendiri di rumah Kalau beli satu pack ni boleh kongsi suami dan juga isteri, harga RM29 mampu milik Farin yang mana saya kira dalam keadaan pandemik ni saya kira kita perlu ambil langkah keselamatan. Kalau nak ke salon dan sebagainya agak berisiko tinggi. Jadi dengan pembelian inai hitam ataupun inai perang V Asia ni, anda boleh buat rawatan secara sendiri di rumah. Hanya campurkan kedua larutan ni, kacau dan sebenarnya sapukan pada rambut yang beruban Biarkan seketika Farin sekitar 10 hingga 15 minit, anda bilas dan rambut anda akan jadi gelap Kalau anda beli inai hitam akan jadi warna hitam. Kalau anda beli inai perak akan jadi warna coklat gelap yang mana harganya RM28 saja mampu milik Farin Dan satu yang saya nak kongsikan dengan anda semua formulasi inai hitam dan juga inai perang V Asia ni yang mana ianya bukan seperti pewarna rambut yang hanya menyelap putih luar rambut, tetapi inai hitam dan inai perang boleh digunakan tanpa was-was kerana ianya formulasi yang menyerap ke dalam rambut Farin, yang mana intipati rumusan seperti ginseng sebelumnya kita ketahui ginseng dapat membantu melebatkan rambut Farin, bukan saja menginaikan rambut tetapi formulasi inai hitam dan inai perang ni dapat membantu memelihara kesihatan dan juga kesuburan rambut Kalau boleh saya minta kamera fokus pada bahagian kotak pembungkusan inai hitam dan inai perang Farin yang mana dalam ni juga ada ramuan seperti susu kambing dan juga provitamin B5 Kita ketahui khasiat bahan-bahan ini dapat membantu mengekalkan kesuburan dan juga kesihatan rambut anda. Jadi jangan lupa dapatkan inai hitam dan juga inai perang yang mana saya nak tunjuk kepada penonton Farin, saya masih menunggu visual kat kaca TV perbezaan sebelum dan juga selepas penggunaan inai hitam dan inai perang, tetapi masih tak muncul di skrin TV Farin. Dan seterusnya Farin saya juga bawakan produk yang kedua iaitu tonik subur rambut yang mana tonik subur rambut ini merupakan formulasi terbaik untuk anda yang ada masalah salur rambut gugur Saya percaya ramai antara kita ada masalah rambut gugur tak kurang juga rambut botak. Baru keluar di kaca TV Farin sekarang ni dia inai perang ni dia rumusan bahan-bahan terbaik yang mana dapat membantu melebatkan rambut anda. Anda dapat lihat kat kaca TV sekarang ni yang mana inai perang ni warna dia coklat gelap. Kalau anda beli inai hitam, warna dia hitam, harga RM28. Anda nampak tak ada 2 botol ni dalam setiap pack. Campurkan kedua-dua larutan ni dalam satu mangkuk. Dah ada cara risalah penggunaan Anda tak perlu risau sebab apa, sangat mudah untuk digunakan. Senang je anda nak gunakan Campur kedua-dua larutan ni Farin, kemudian kita sapu pada bahagian rambut beruban tu. Dalam masa singkat je 10 hingga 15 minit anda dapat lihat perubahan yang begitu ketara sekali. Dan ini adalah pengguna kami Pakcik Idris yang mana anda lihat umur dia 63 tahun Farin. Ini sebelum penggunaan inai hitam dan juga inai hitam yang mana anda dapat lihat beruban Tetapi lepas penggunaan inai hitam ni dalam masa singkat 10 hingga 15 minit anda dapat lihat perbezaan. Pakcik Idris ni nampak jauh lebih muda daripada itu sebenar Farin. Nampak tak perbezaan sebelum dan juga selepas penggunaan nampak lebih awet muda Bayangkan sebelum ni umur dia 60 tahun, 63 tahun, tapi selepas penggunaan dia nampak jauh lebih muda daripada usia sebenar Farin. Dan ini inai hitam harga dia RM28. Dan seterusnya Farin,
Saya juga turut bawakan tonik subur rambut. Yang tonik subur rambut ni sangat bagus Farid dia untuk anda yang ada masalah rambut gugur, rambut botak ya. Saya percaya ramai antara kita yang ada masalah rambut botak Farid, kadar keguguran rambut sehari adalah di antara 50 hingga 100 helai rambut ya. Kalau wanita dalam pantang lagi ada masalah rambut gugur yang kritikal Farid. Jadi penggunaan tonik subur rambut ni harga RM28 sangat-sangat membantu anda ya untuk melebatkan rambut, menyuburkan rambut ya. Hanya mudah saja gunakan tonik subur rambut ni pada ubun-ubun kepala anda, ratakan ya dengan urutan ringkas ya, insya-Allah kesan penggunaan lebih ketara ya. Sebab apa dalam ni ada formulasi yang digunakan oleh masyarakat Melayu, Cina dan juga India ya, rumusan herba-herba terbaik seperti ekstrak bunga raya, ginseng ya, dan juga pantenol, vitamin B5 ni sangat bagus ya, dapat membantu melebat dan menyuburkan rambut ya. Tak kurang juga Farid, ramai pengguna yang tanya, boleh tak rambut saya tumbuh balik ya? Dan sebenarnya bergantung kepada keadaan folikel rambut anda ya. Kalau folikel rambut anda masih sihat, insya-Allah ya, dengan penggunaan secara teratur tonik subur rambut ni anda boleh lihat ya anak-anak rambut mula kelihatan selepas penggunaan satu botol pertama ni Farid. Dan dengan pembelian tonik subur rambut anda akan mendapat shampoo ikan lurus secara percuma. Dan yang terakhir saya bawa hari ni gel rambut uban dan lebat Farid. Ini juga solusi untuk anda ya nak melebatkan rambut yang selalu guna kadang-kadang krim rambut, kadang-kadang tinggi dengan bahan kimia, pomade dan sebagainya. Anda boleh beralih dapatkan gel rambut uban dan lebat ni, sama juga fungsinya seperti gel rambut lain. Sebagai gel penggayaan rambut, dapat membantu ya menghitamkan rambut anda juga. Dan dengan pembelian gel rambut uban dan lebat harga RM28 dia, anda akan mendapat shampoo uban secara percuma Farid ya, yang mana gel ni sangat-sangat bagus ya, berkhasiat untuk kesihatan rambut, melebatkan rambut anda Farid ya. Dan shampoo uban yang anda dapat secara percuma ni adalah gabungan shampoo dan perapi ya. Kita ketahui masalah rambut biasanya berpunca daripada kulit kepala yang berminyak dan sebagainya. Rambut mudah gugur, tapi dengan penggunaan shampoo ni kita juga jual secara berasingan. Harga RM25 ya, anda dapat lihat perbezaan ya selepas penggunaan saja shampoo ni Farid ya. Kadar keguguran rambut berkurangan, kulit kepala kurang berminyak ya, dan insya-Allah kalau anda yang ada masalah uban, anda guna shampoo ni juga dapat membantu ya mengurangkan kadar pertumbuhan uban yang baru ya. Harga RM25 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu Farid pastikan V Asia baru beli ya. Jangan lupa nak dapatkan rambut yang lebat, subur dan sihat, jangan lupa dapatkan inai hitam harga RM28 ataupun inai perang warna coklat gelap. Tonik subur rambut harga RM28 percuma shampoo ikan lurus, dan juga gel rambut uban dan lebat percuma shampoo uban harganya RM28 juga Farid. Terima kasih, insya-Allah jumpa lagi Farid. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Dengan pembelian secara online di jompai.my ya, kita juga ada potongan diskaun yang sangat-sangat istimewa. Baik. Okey, kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dato' Azril kerana berkongsikan bersama dengan kita produk-produk berkualiti dari V Asia, dan saya juga ingin berkongsi ucapan tahniah Datuk kerana banyak membantu mangsa-mangsa bancir bersama dengan Yayasan V Asia. Dan dengan itu kita kongsikan tentang usaha murni yang dilakukan oleh Yayasan V Asia. Terima kasih. Peka dengan keadaan banjir yang melanda negara pada 18 Disember 2021, program bantuan banjir Yayasan V Asia telah beroperasi dalam membantu mangsa pasca banjir yang melibatkan 14 orang pihak pengurusan dan staf Yayasan V Asia dengan kerjasama V Asia Kosmetik dan Healthcare. Bantuan dalam pelbagai bentuk keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian, barangan mandian serta keperluan mengemas rumah seperti baldi, pencuci lantai dan sebagainya adalah sumbangan orang ramai yang disalurkan melalui Yayasan V Asia dan juga belian produk di www.jombai.my. Program ini juga turut dijayakan oleh pengasasnya sendiri iaitu Dato' Azril bin Muhammad Razi dan dibantu oleh kaki tangan dan sukarelawan. Beliau berkata, operasi ini merupakan usaha yang digerakkan secara besar-besaran atas dasar tanggungjawab sosial untuk membantu mangsa banjir. Antara lokasi yang terjejas dihantar bantuan adalah di Taman Sri Muda Seksyen 25 Shah Alam, Kampung Padang Jawa, Kampung Parit Mahang dan Kampung Bukit Kucing di Kuala Selangor, selain dalam perancangan untuk menghantar bantuan banjir ke Pahang. Menurutnya lagi, diharap dengan sumbangan ikhlas dari pengguna produk V Asia dan orang ramai, mereka boleh mengikuti perkembangan bantuan di Instagram Yayasan V Asia dan terus salurkan sumbangan anda melalui akaun Maybank Yayasan V Asia di 562 1068
25 Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini, pejam celik. Kita dah pun sampai di penghujung siaran Wanita Hari ini untuk tahun 2021. Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang baik dan terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong kami di Wanita Hari ini dari siaran 1 Januari 2021 sampailah hari ini ke 31 Disember 2021. Apa yang pasti sepanjang 2022 kami akan terus setia bersama dengan anda. Tetapi apa-apa pun sebagai penutup kepada 2021 seperti mana kita dah bincangkan dengan Ustaz Azam sebentar saja tadi, apa yang kita harapkan adalah untuk menjadi seorang insan dan juga masyarakat yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya. Jadi kita harapkan itulah yang kita dapat capai di masa akan datang. Dan kalau kita lihat pada malam ini juga akan berlangsungnya majlis solat hajat dan juga Malaysia Berzikir Ambang 2022 di Masjid Putrajaya pada 7 malam nanti. Dan kalau kita lihat sambutan tahun baru Farid digantikan dengan upacara-upacara keagamaan seperti majlis berzikir dan juga tahlil ini. Dan saya kira kalau kita tak dapat bersama, sekurang-kurangnya kita di rumah juga dapat melakukan perkara yang samalah dengan berdoa, berzikir kan. Memetik sedikit daripada apa yang dikongsi oleh Menteri Kesihatan kita YB Khairin Jamaluddin, katanya kalau katalah nak keluar pastikan jaga SOP, cek status kendiri dan sebagainya. Dan tapi apa yang lebih baik adalah kalau boleh duduklah kat rumah. Kalau anda dah boleh dapatkan suntikan penggalak, jangan lupa untuk dapatkannya. Seperti awak? Seperti saya dah dapatkan semalam. Jadi Farin akan dapatkan pada minggu hadapan kan. InsyaAllah. Dan Farin, kalau cakap tentang kenangan yang tak dapat dilupakan, apa kenangan yang tak dapat dilupakan? Saya terlalu banyak, tapi antaranya orang kata setiap saya tak berlakon 3 bulan. Oh, tak dapat berlakon 3 bulan Tapi kalau itu tentang kenangan lah. Saya kira kenangan ni banyak sangat kan, sebab setiap daripada kita ni kenangan manis, kenangan pahit, kegembiraan, kesedihan itu kita satukan dalam rangkuman sejarah lipatan hidup kita ni. Tapi apapun azam tahun baru, pastikan esok anda bersama kami di Wanita Hari ini untuk kita kongsikan apakah antara jangkaan untuk tahun 2022. Antara jangkaan saya ialah Amin Fiza Sarjan akan berkahwin. InsyaAllah, amin. Okey, kita berjumpa esok. Kita berjumpa esok. Dengan siapa? InsyaAllah ada jodoh tu. Doa. Dia lagi tahu. Okey, tak apa. Jadi jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Baik budi pekerti, tapi tekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.